Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam satu bengkel perkongsian aplikasi gamifikasi yang boleh kita bawa masuk dalam subjek mata pelajaran pendidikan Islam dan bahasa Arab bagi meningkatkan, naikkan semangat, minat murid-murid kita untuk belajar dalami ilmu pendidikan Islam dan juga bahasa Arab. Baik, syukur kita kehadrat Allah kerana pada hari ini adalah 1 Rajab 1442 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu taala merahmati kita. Doa yang selalu dibacakan ialah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Ramadan, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya akan sharekan skrin saya. Sebarang pertanyaan boleh dihantar dalam live chat YouTube. InsyaAllah saya akan baca dan saya akan jawab insyaAllah. Okey, hari ini kita nak berkongsi tentang gamifikasi. Sebelum kita nak tahu apakah nak belajar aplikasi gamifikasi tu, eloklah kita tahu dulu apakah maksud pengertian makna bagi gamifikasi tu. Okey, sekejap Okey. Okey, baik. Kita lihat dulu pada makna gamifikasi. Makna gamifikasi ialah gamifikasi merujuk kepada penggunaan elemen yang dapat merangsang dan memberikan motivasi kepada pengamalnya agar pengajaran dapat diintegrasi dalam bentuk permainan. Okey. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2004, gamifikasi bermaksud proses menjadikan sesuatu aktiviti yang asalnya bukanlah permainan sebagai aktiviti bermain. Gamifikasi menyentuh kehendak dan keperluan asas naluri murid, berkisarkan kepada status dan pencapaian sama seperti permainan, macam berlakunya perlombaan untuk menjawab soalan, berlakunya perlombaan untuk mendapat markah yang tertinggi. Dan keseronokan dalam aktiviti bermain tersebut, maka itu dinamakan gamifikasi. Matlamatnya adalah untuk memaksimumkan keseronokan dan penglibatan murid dalam proses PDP dengan menarik minat murid dan memberi inspirasi kepada mereka untuk terus belajar. Dan secara umumnya gamifikasi ini tidaklah perlu kepada online, dan offline pun boleh dikira gamifikasi sekiranya ianya memenuhi kepada ciri-ciri tersebut. Okey, baik. Seterusnya pada pagi ini insyaAllah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama word wall. Saya rasa word wall ni semua orang tahu ni, word wall. Kemudian ialah cram. Yang ketiga ialah Gamilab, yang keempat ialah Quizlet, yang kelima Edu Candy, dan yang terakhir insya-Allah kalau sempat kita akan cuba explore pada Profs Brain Game. Dan nanti untuk slot yang kedua insya-Allah Ustaz Rahimi akan berkongsi cara penggunaan Minecraft. Minecraft, satu permainan yang masyhur, yang popular pada kanak-kanak. Ustaz Rahim akan tunjukkan bagaimana kita dapat menggunakan Minecraft dalam aktiviti mata pelajaran pendidikan Islam dan bahasa Arab. Okey, kita lihat dulu pada word wall. Wordwall.net, wordwall.net, itu dia punya URL je. Kalau nak mudah, type di dekat Google wordwall, nanti dia akan keluar senarai. Maksudnya yang teratas itulah dia punya URL dia. Okey, baik. Wordwall ni secara ringkasnya ialah dia ada percuma dan dia ada yang berbayar. So yang percuma ni kita dapat gunakan 5 kali permainan sahaja. Yang percuma kita dapat main 5 kali permainan sahaja dalam Wordwall ni.
Tapi kalau yang berbayar, unlimited, kita boleh gunakan seberapa banyak permainan dalam word wall kita boleh guna. Malah kita pun boleh guna word wall yang orang lain, cikgu lain, ustaz dan ustazah lain dah buat, kita pun boleh buat, boleh guna sekiranya mereka jadikan ianya sebagai boleh digunakan kepada orang lain dalam bahagian komuniti. Okey, pada saya lah antara Quizizz, Kahoot yang premium tu, so untuk word wall ni adalah aplikasi gamifikasi yang paling murah dia punya bayaran dia. Lebih kurang RM8 sebulan. Kalau tak silap saya, lebih kurang RM8 sebulan. Dan pada saya dengan RM8 sebulan tu berbaloi sebab kita boleh banyak menggunakan permainan dalam word wall sebanyak yang kita boleh buatlah. Okey. Okey, jadi Ustaz dan Ustazah, apa jua aplikasi? Aplikasi Educandy ke, aplikasi Prof ke, semua aplikasi perlu kita buat apa? Apa yang perlu kita buat apabila kita nak buat satu aplikasi, biasanya dia akan minta kita buat apa dahulu? Siapa boleh jawab? Saya akan bacakan dekat live chat. Ada tak yang boleh jawab? Bila kita nak buat satu aplikasi, apakah perkara pertama yang kita kena buat? Okay, saya tunggu jawapan. Ada tak yang boleh bagi jawapan Ustaz dan Ustazah? Okey ya? Okey, baik. Betul jawapannya ialah kita kena sign up. Sign up. Perkara pertama yang kita kena buat ialah sign up. Ya, betul. Ustaz Ahmad Syahmi Mashar cakap daftar. Okey, ramai yang jawab. Ustazah Marina bercakap sign up, kena daftar. Bila dah daftar, barulah kita boleh login. Okey, saya dah. Dan bila kita sign up, daftar, kita guna email Delima lah. Guna email Delima. Okey, ada lagi satu soalan. Ada lagi satu soalan. Apakah aplikasi kalau kita guna email Delima, kita boleh guna yang premium? So, apakah nama aplikasi? Aplikasi tu, maknanya aplikasi tu bukanlah word wall, bukanlah Quizizz, bukanlah Kahoot, bukanlah Educandy. Tetapi aplikasi itu kalau kita daftar guna email Delima, kita dapat guna package premium dia. Hampir keseluruhan premium tu kita boleh guna. Okay, ada tak boleh jawab? Ya betul, Syihab Fakri Wahab. Ustaz Syihab Fakri Wahab Inabit. Canva. Jawapannya ialah Canva. Canva, kalau kita guna email Delima, kita boleh guna template. Kalau kita guna email biasa, kita akan dapat guna template yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita guna yang biasa-biasa pun kadang dia ada watermark Canva. Tetapi sekiranya kita guna Canva itu, canva.com, saya tunjukkan sikitlah Canva ni. Ni Canva ni. Canva.com ni, kalau kita guna email MOE, email Delima yang G tolak nombor-nombor tu, so kita boleh hampir keseluruhan bahan-bahan ni kita boleh guna secara percuma. Okey, baik. So, saya terus kepada word wall. Okey. Bila saya dah sign up, tapi yang mana yang first time dia kena sign up guna email, klik je dia sign up kan. Ustaz Ustazah klik je pada sign in with Google. So nanti dia akan terus guna email Delima kita. Bagi yang dah pernah, login sajalah, login. Okey. Dan pilihlah email yang kita gunakan. Okey, baik. So ini adalah word wall yang berbayar. Berbayar. Sebab itulah penuh dia punya My Activity. Pada My Activity ni penuh. Kalau Ustaz Ustazah guna yang percuma, so dekat My Activity ni hanya ada 5 sahaja. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan kita pun boleh folderkan dalam word wall ni. So kita buat satu folder ni untuk gamifikasi tahun 1. Okey, kita boleh buat folder tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 ataupun kita boleh buat folder mengikut bidang. Ni folder bidang hafazan, ni bidang sirah, ni bidang akhlak, adab, ni bidang ibadat dan akidah dan sebagainya kita boleh buat. So,
kena melabur lah sebulan RM15. Minta maaf, sebulan RM15. Kalau beli yang setahun tu rasa mungkin agak mungkin murah sedikit kot. Okey, baik. Seterusnya, bila dah sampai ke muka pertama, home ni kan. So untuk kita buat, kita kena klik pada create activity. Ke atas ni ada create activity. So klik lah pada create activity. So ini adalah senarai jenis-jenis game lah, aplikasi dan game yang kita boleh pilih. Sama ada nak guna yang maze. Maze ni ialah game yang hantu lah. Maknanya kalau lambat kita kena segera pergi kepada tempat game, tempat jawapan. Kalau lambat nanti hantu akan makan kita, alien. So yang ini game ketuk binatang. Nampak macam zalim pula. Okay. Okay, lepas tu kita ada balloon pop, kita ada airplane ni, kapal terbang, ada macam-macam lah saya rasa kan. Ada macam-macam yang kita boleh gunakan. Okay, kita lihat dulu. Saya nak ambil yang ni lah, yang maze lah. So kita kena pilih dulu jenis game apa yang kita nak buat soalan. Klik pada tu, kemudian barulah kita buat soalan. Okay, kita terus namakan, titlekan tajuk soalan kita. Saya buat soalan ringkas iaitu solat. Soalan pertama, berapakah jumlah waktu solat fardu dalam sehari? Okey. So jawapan ni ialah 2 waktu. Okey, 3 waktu. 4 waktu dan 5 waktu. So berapa waktu soalan salah? Jawapannya ialah fardu dalam sehari 5 waktu. So untuk kita kena bagi tahu dengan dia manakah jawapan yang betul. Kalau kita tak bagi tahu, nanti dia tak akan dapat bagi jawapan yang betul. So kita kena bagi tahu pada sistem ni. So kita kena klik pada jawapan yang betul, bahawa inilah jawapan yang betul. Okey, lepas tu add question. Kita nak buat 6 soalan. Klik add question. Okey. Berapakah rakaat solat fardu subuh? Okey. So kita buat sini ialah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat dan 5 rakaat. So solat subuh, berapa rakaat solat subuh? Subuh 2 rakaat. So kita kena bagi tahu jawapan dia. Tekan je, bila tanda right maknanya inilah jawapan dia. Okey, seterusnya, berapakah rakaat solat fardu zuhur? Okey, so kita boleh copy paste lah. Cepat kan? Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, copy, Ctrl V, paste. Fardu zuhur 4 rakaat. Okey, seterusnya. Berapakah rakaat solat fardu asar? So kita buatlah macam ni. Boleh ke tak? Tak boleh. Dia kena buat satu juga. Okey sini. Asar 4 rakaat. Okey, add question untuk soalan seterusnya. Okey, berapakah rakaat solat fardu maghrib? Okey, solat maghrib. Okey, 3 rakaat. Kita letak nombor nombor 3 lah jawapan dia. Okey. 3. So sini 5. So sini dia kat 4. So maghrib 3 rakaat. Jangan lupa bagi tahu jawapan. Dan yang terakhir, berapakah rakaat solat fardu isyak? Okey, 4 rakaat. 4 rakaat. Tiga dan 2 rakaat sini. So kita bagi jawapan dia. Jawapan dia ialah 4 rakaat. Okey, bila dah selesai, dah cukup
dah cukup soalan yang kita nak buat. Untuk soalan saya bertajuk solat ni, solat fardu ni, saya buat 6 soalan dahulu. Salah satu, kita boleh masukkan gambar kalau kita nak masuk gambar. Soalan kita tu berbentuk gambar, kita boleh masukkan. Kita juga boleh masukkan gambar pada pilihan jawapan. Sebenarnya kita kena buat dulu gambar tu, dah siap dalam satu folder. Lepas tu kita tinggal masukkan satu per satu. Okey, dah siap, baru klik pada done. Okey, saya akan pergi kepada ni, kita boleh besarkan dia. Nanti saya akan terangkan bagaimana nak apabila murid tu klik saja, dia terus keluar paparan besar. Okey, so boleh klik pada start dan klik pada paparan besar ni. Okey. Berapakah rakaat solat fardu isyak? So kita kena pastikan kena lari daripada hantu. Kalau tak nanti hantu tu akan makan kita. Okey. Soalan yang kedua. Berapakah rakaat solat fardu maghrib? Okey. Okey. Sebenarnya dia ada nyawa tau. Kalau kita kena makan dengan hantu ni, nyawa kita akan kurang lah. Kan? Satu game ni dia ada 3 nyawa saja. Soalan yang ketiga. Okey. Berapakah rakaat solat fardu asar? Okey. Yang hantu hijau tu dia punya ketua dia tu. Kalau kita cubalah lambat-lambat sikit kan. Kita pergi keluar ni, dah akan pergi sana. Okey, solat fardu asar berapa? Kalau kita mati kan, dia akan kurangkan kita punya nyawa kita. So kita kena segera okey. Tempat kan. Nyawa tinggal 1. Okey, soalan seterusnya. Okey. Berapakah rakaat solat fardu zuhur? Okey, sepantas kilat. Okey. Segera. Okey, gerakkan guna apa ni? Kanan, kiri, atas, bawah. Arrow yang ada dekat keyboard. Fardu apa ni? Okey, lima waktu. Okey. Okey, segera. Okey, 5 waktu. Apakah rakaat fardu subuh? Okey, dengan segera kita kena pastikan kita tidak berjumpa dengan hantu sebab nyawa kita tinggal 1. Lagi tak ada kan? Okey, dah habis. Okey, baik. Kata Ustazah ni baca ayat Quran tu hilang. Allahu Akbar. Okey, baik. Sekarang ni kan kita dah pilih pilihan game maze tu kan. So sebenarnya satu set soalan ni kita boleh pilih jenis game yang lain. Contohlah kita boleh pilih pada dekat bahagian sebelah kanan ni switch template, boleh tukar template. Contoh kita nak ambil yang ni A-plane ni. Okay, kita try kita tukar yang kita ni kita besarkan, so kita boleh gerak lah. Berapakah rakaat solat fardu zuhur? So menggunakan arrow atas, bawah, kanan dan kiri. So kita boleh gerak. Okey, ni berapa ni? Okey, 3 bukan. Okey. Kita boleh adjust kelajuan dia. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita nak adjust kelajuan dia. Okey. Mana pula 2 rakaat ni? Okey, kita jauh sikit ni. Okey, so tak jumpa pula dia punya jawapan 2 rakaat. 3 rakaat. Ni 3. Ni 5.
Okey. 3, 5 sahaja ke? Tak ada. Okey. Okey, lambat pula dia. Masa mencemburui. Okey, tapi tak apa. Nanti kita boleh adjust kita boleh adjust. So, bagaimana kita nak adjust? Kita klik pada share. Okay tak? Ni. Ni shuffle live ni kita boleh tambah nyawa. Speed ni kita boleh lajukan. Ni speed ni kita boleh lajukan sampai maksimum 10. Kemudian kita boleh nyawa ni kita boleh tambahkan sampai nyawa kita 10. Okay, kita boleh buat tu lah. Okay. Kemudian cara untuk kita bagi game ni dekat murid, caranya ialah kita klik button share. Klik button share. Lepas tu kalau kita nak bagi assignment, kita klik pada set assignment. So kita soalan ini kita kena letak enter name. Sebab kita letak enter name sebab bila murid tu dah klik link word wall kita, nanti dia kena masukkan nama dia. Dah masukkan nama, barulah dia boleh jawab soalan tu. So, kalau lepas tu kita tekan start. Kalau kita tak nak bagi assignment, kita nak bagi dia jadi public. Public ni maknanya semua orang boleh guna. Semua orang boleh guna. Okay. So kita klik pada public. Kemudian kita taggingkan dia. Lepas tu klik pada publish. Okay. Ini copy. Kalau kita copy ni kan, kita pastekan, dia akan jadi seperti ini. Nampak tak berapa cantik lah. Tapi kelebihan dia, murid tu dia boleh tukar template. Tapi kalau kita nak macam dia tekan je link tu, dia akan terus keluar sepenuh-penuh skrin komputer kita, sepenuh-penuh skrin handphone. So kita kena buat macam ni lah. Pergi dekat, okay, saya besarkan saya punya skrin ni. Okay. Okay. Daripada HTTPS ni, tanpa ambil 2 titik tau. Daripada HTTPS, highlightkan sampai 48. Maksudnya jangan ambil 2 ni. Apa ni, 2 pemuka kata ni. Ni tak payah, tak payah. Daripada HTTPS sampailah nombor ni. Kemudian kita copy. Bila kita pastekan dia akan jadi seluas skrin. Macam ni lah. Okay. Dan boleh terus mainlah game tu. Okay. Baik, setakat ni ada apa-apa pertanyaan? Okay, daripada live chat ni ada tanya, kalau guna word wall ni guna email D5 dapat premium ke? Jawapannya tak dapat. Yang word wall, walaupun kita guna email D5, kita tak akan dapat yang premium. Tapi dapat premium bila kita bayar RM15 sebulan. Okay. Okay, saya rasa okay, baik. Kita terus ke yang seterusnya. Yang seterusnya ialah cram. Cram. Saya terangkan secara ringkas. So nanti Ustazah boleh explore sendiri di rumah. Okay, cram. Okay, cram ni pun sama. Kena sign up, daftar dan sign in. Kalau yang dah pernah daftar, terus sign in saja. Okay. Guna sign in with Google. Okay. Bila dah login, dia akan keluar paparan utama. Okay, paparan utama macam ni. Okay, ada Ustazah dah bagi tahu belalah paparan dari Ustaz ni. Okay, kalau bela kan dekat itu sekarang ni Ustazah guna YouTube kan, YouTube live kan. So Ustazah kena tik pada 3 titik kalau guna handphone kan, tik pada 3 titik atas tu, nanti tukar resolution daripada 144 ke kepada 750 ke, kepada 1000 ke, kepada HD ke. Sebab YouTube ni dia akan play video kita ikut line penerima. Kalau penerima dan murid saya dekat rumah, line dia slow kan. So dia akan paparkan resolution 140 je. Tu yang nampak macam blur je. Kalau line penerima tu line dia kuat,
So dia akan paparkan kepada HD lah, sama ada 1080 ke ataupun 760 resolution. So kalau nak paparan menarik, paparan cantik, Ustazah kena klik pada tukar resolution tu. Okey, baik. Bila dah login, ini dah ada paparan frame, paparan frame. Okey, so kita kena buatlah create new set, create new set. Okey. Nama tajuk saya guna soalan sama iaitu solat. Solat fardu. Okey, jawab semua soalan. Tak buat pun tak apa. Kemudian kita boleh buat. Okey. Berapakah jumlah waktu solat fardu dalam sehari? Dalam sehari. Okey. So dia punya jawapan dia ialah 5 waktu. Okey. Berapakah rakaat solat subuh? So dia punya jawapannya ialah 2 rakaat. Ketiga, solat zuhur. So dia punya jawapannya ialah 4 rakaat. Kemudian nak tambah lagi, tambah kad ni kena klik lah add a new card. Okay, kemudian tadi zuhur, yang ini asar pula 4 rakaat juga. Tambah new card, berapakah rakaat solat maghrib? Maghrib sama dengan 3 rakaat. Apakah solat isyak? Isyak 4 rakaat. Okey. Bila dah okey kan? Dah okey soalan ni, ada 6 soalan. So untuk tu kita kenalah finish and create. So create set. Okey, yang krem ni free Yang krem ada soalan daripada Ustazah Kalsum binti Abdul Aziz. Free ke berbayar? Free ke berbayar? So jawapannya ialah yang ini free. Yang ini free. Okey, lepas tu bila dah finish kan, dia ada bagi flashcard, memorize ke test ataupun game. So saya biasa guna game. So tekan pada game ni. Dia akan bagi 2 game. Satu game yang macam berlian ni kita akan cuba. Satu lagi ialah game untuk macam apa? Awak jet pejuang. So kita saya main yang ni dulu kan. Saya main yang permainan jet pejuang dulu. Kita tekan play now. Lepas tu kan yang ni kan, yang URL ni Ustazah boleh copy dan boleh bagi kepada murid. Boleh copy URL atas ni, kemudian bagi kepada murid melalui WhatsApp ke, melalui Telegram ke. Okey, baik. So jap. Okey, berapakah rakaat solat maghrib? Jawapannya ialah 3. Oh, pastikan tak kena. 3 So, berapakah jumlah waktu solat? Jawapannya ialah 5. 5 baru Berapakah rakaat solat asar? 4 Okey. Berapakah rakaat solat zuhur? 4 Okey. Berapakah rakaat solat subuh?
Dah tekan. Okey, jawab tinggal 2. Solat subuh tadi 2. Mesti nak kena batu. 2 murah. Murah. Tekan. Tekan. T. Okey, satu lagi. Berapakah rakaat solat Isyak? 4. 4. Murah. Okey. Okey, selesai. Okey. Saya nak beritahu bila cikgu guna cram ni kan, kalau yang baru guna, dia biasanya dia akan keluar iklan dekat kanan, dekat kiri, dekat bawah. So cara untuk kita hapuskan iklan yang ada di kanan, di kiri dan di bawah, cikgu kena guna ni. Inilah apa kita panggil Adblock Plus. Gunalah Adblock Plus. So nanti dia akan tutup semua iklan-iklan di kanan, di bawah dan juga di kiri. Okey, kita cuba yang ni lah, yang belian ni. So boleh play game. Okay, mari kita padankan. Okey, berapakah rakaat solat asar? Solat asar 4 rakaat. Berapakah rakaat solat Isyak? Solat Isyak 4 rakaat. Berapakah rakaat solat Zuhur? 4 rakaat. Berapakah rakaat solat Maghrib? 3 rakaat. Berapakah rakaat solat subuh? 2 rakaat. Dan yang terakhir, berapakah jumlah waktu solat fardu dalam sehari? 5 waktu. Okey. Okey. So mana dia akan nampak dia punya skor dia. Okey. Baik, nampaknya masa mencemburui kita, saya tak dapat nak selesaikan semua. Tapi saya akan kongsikan yang Gamey Lab. Gamey Lab lah. Sebab kita punya bengkel kita ni 1 jam saja. Saya akan pergi kepada yang terakhir iaitu Gamey Lab. So untuk yang aplikasi lain tu, lain masa nanti kita cubalah. Okey, untuk Gamey Lab ni satu juga permainan game juga. Iaitu kita, ada soalan, jawapan panjang. Boleh tak Ustaz, kalau guna jawapan yang panjang, nanti lama lah cikgu main game tu untuk habiskan. Kalau macam cikgu buat jawapan yang panjang pada jet pejuang tu, nanti cikgu kena main game tu, Ustazah kena main game terlalu panjang. Untuk habiskan satu soalan tu, kena tembak terlalu panjang. Kalau jawapan pendek, kejap je. Okey, baik. Kalau cikgu guna pada yang belian tu, permainan belian tu untuk padankan tu, kalau jawapan tu panjang, nanti akan jadi kecil dia punya huruf-huruf dia. So gunalah ayat kataan yang pendek-pendek saja. Okey, ada tanya untuk mereka yang capaian internetnya lemah, boleh buat tak? Internet yang lemah, tengoklah macam mana. Kalau internet lemah tak payah gunalah. Kalau internet lemah, saya cadangkan gunalah Telegram. Telegram dia boleh buat soalan, dia boleh buat quiz. Okey, baik. Saya akan terangkan yang terakhir iaitu Gamey Lab. Okey, yang Gamey Lab ni pun sangat menarik. Okey. Seperti biasa kena register ataupun sign up ataupun login. So saya dah pernah login. Okey, kena login. Klik login. Kemudian klik pada Google. Pilihlah email mana. Okey, terus masuk. Okey, dia akan bagi school, business dengan partner. So kita pilihlah school. Pilihlah school. So pada school ni, okey, nak test pun tak apa. Kita pergi kepada create. Create soalan. Nama dah apa? Nama solat fardu. Okey, pendidikan Islam. Okey, nak pilih mana? Nak pilih game panjat gunung ke? Nak pilih game eksplorasi. Apa ni? Eksplorasi lah. Apa ni? Berlari pergi ke tempat-tempat ataupun berlumba basikal. So pergilah kepada bike race.
Kan ramai ustaz dan ustazah dia main apa? Basikal kan. Nampak dekat Facebook ramai ustaz ustazah dia berbasikal. Dan saya pun insya-Allah nanti berbasikal juga insya-Allah. Okey, baik. So mula-mula title, title and quest sudah. Kemudian target audience, pilihlah. Ni tak buat pun tak apa rasanya. So kita adalah lower primary. Kemudian collaborator. Okey, tak pun tak apa. Game board. Okey, game board ni lah soalan. Buat soalan Game board ni lah yang buat soalan. Okey, orang kita ada 8 soalan. 8 soalan dan tak boleh buang soalan tu. Tak boleh buang. Kita tak boleh buat okey 5 soalan kita buat, tak boleh. Dia kena buat 8 soalan juga. Okey, Game Lab ni free Game Lab ni free. So kita boleh buat soalan. Soalan yang sama, berapakah jumlah waktu solat fardu dalam sehari? So jawapan dia ialah jawapan dia ialah 5 waktu. Okay, new answer. So jawapan dia ialah 2 waktu. So kita kena jadikan 5 waktu ni adalah jawapan yang betul. Correct answer. Okay, berapakah rakaat solat fardu subuh? So hari ni kita lewat sikit hari ni kita balik kita habis lewat sikit. So jawapan dia ialah 2 rakaat. Answer ni adalah kita buat 3 rakaat. Kita boleh jadikan yang okey. Contoh sini 2, sini 3 kan. So kita boleh jadikan di sini wrong, yang ni betul. Okey Okey, berapakah rakaat solat zuhur? So jawapan di sini adalah 3 rakaat. Dan sini kita buat 4 rakaat. Boleh buat pilihan jawapan sampai lebih daripada 4. So ini ialah 6 rakaat. So jawapannya ialah 4 rakaat. Okey. Dari Zuhur, Asar. So kita nak singkatkan, kita buat 4 dah. Ini 2 dan yang ini adalah 3. So betul 4. Okey, apakah solat? Okey, tadi Zuhur. Okey, ini Maghrib Maghrib. Sini adalah 2, sini adalah 4 dan sini adalah 3 rakaat. Okey, berapakah solat? Berapakah rakaat solat tadi apa? Maghrib, Isyak. Solat Isyak 4, 2, sini 6. Okey. Berapakah jumlah asal jumlah waktu asal solat fardu? Berapa Ustazah? Ada apa? 50 waktu kan? 50 waktu. Masa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi dikurangkan sehinggalah ke 5 waktu. Betul tak? Betul kan? Okey, dan 70. Okey, ada soalan. Boleh tak buat jawi? Kita try. Boleh buat jawi. Saya tak pernah buat jawi boleh buat jawi. Tapi tulisannya kecil. Okey. Hukum solat fardu. Solat fardu subuh. Dah fardu wajib lah kan? So sini wajib. Sini ialah harus. Okey, saya ringkaskan. Baik. Bila dah siap ni, boleh klik pada save and close. Save and close. Okey, baik. Ni dia punya litar berbasikal. Lepas tu klik pada high score setting, biarkan publish setting pun kita kena publish. Okey, lepas tu klik pada my play code. My play code. Okey. Klik new play code, dekat code contoh solat. Create.
Okey, baik. Kita kena copy Kita kena copy. Kita kena copy. Saya pastekan dekat apa? Saya paste dekat live chat YouTube, bolehlah try. Okey. Okey, saya try main kat sini. Okey, kita akan main bola basikal. Sekolah menengah pun sesuai juga. Ustaz Hasnawiyah Saad. Sekolah menengah pun lagi sesuai. Okey, baik. Bagi yang terlewat masuk tak apa, nanti boleh tengok rakaman. Okey, baik. So, di sini kita boleh play. Tekan play. So, kita gunakan kita punya arrow pada keyboard kanan, kiri, atas, depan. Atas, bawah. So, boleh sini sikit. Okey. Jangan terlalu laju. Okey. Berapakah jumlah waktu solat fardu dalam sehari? Jawapannya ialah 5 waktu. So kalau betul, barulah boleh jalan. Kena hati-hati kalau kita terlanggar divider, terlanggar dinding, nyawa kita, kita punya tenaga kita akan berkurangan. So kena biasa-biasa lah. Okey. Okey, berapakah rakaat solat fardu subuh? Allahu Akbar, 2 rakaat. Mudah untuk ditunaikan 2 rakaat, tapi bagi orang yang lemah imannya, agak sukar 2 rakaat. Okey, pastikan. So dia boleh main lah. Kalau kita tekan arrow atas, dia akan laju, dia akan speed. So bila kena dekat selekor ni kena, akan dah. Dia akan makan yang tenaga kita. Okey, dan kita boleh try. Jelas. Baik, berapakah rakaat solat zuhur? 4 rakaat. Baik. Link tu Ustaz-Ustazah boleh bagi kepada anak murid. Okey, baik. Saya rasa selesai sudah saya punya untuk yang 3 aplikasi yang sempat saya kongsi, insya-Allah. So untuk pada masa akan datang kita akan sambung pada aplikasi Prof, aplikasi Gaby Lab sudah, Cram sudah, WordWall sudah. Sebenarnya ada banyak lagi aplikasi. So tunggulah. Setia bersama Imurabi. Jangan lupa join Telegram Imurabi. Setiap malam pukul 9 malam insya-Allah sampai pukul 9.30 malam ada pengajaran pengukuhan yang akan disampaikan para murabi ustaz dan ustazah satu Malaysia yang sangat menarik, penuh dengan didik hibur, nasyid, gamifikasi, ada lakonan, ada animasi. So jangan lupa join grup Imurabi IKPM Telegram. Nanti akan ada elan tu boleh share dekat murid-murid grup di sekolah, grup daerah, grup negeri, grup dalam kelas. So murid kita boleh dapat join kelas yang sangat didik hibur. Okay, saya ucap minta maaf sekiranya berlaku kekasaran ketika saya terlepas cakap ke tercepat ke. Kalau tercepat, nanti Ustaz-Ustazah boleh klik link yang sama untuk lihat rakaman bagi sesi kita pada kali ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nurul Najwa selaku moderator pada majlis hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustaz Huzaruddin Husin sebagai pengarah produksi E-Murabbi LKPM. Begitu juga kepada tim manajemen E-Murabbi kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit ilmu berkenaan Minecraft Education Edition. Yang mana mudah-mudahan dapat memberi dimensi baru kepada guru-guru pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam membentuk PDPR dan PDPC di masa akan datang. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Seperti mana yang kita tahu, Minecraft Education Edition ni adalah satu permainan yang amat trending bagi kanak-kanak ataupun bagi anak-anak kita sekarang, terutamanya di sekolah rendah. Rakan-rakan guru boleh bertanya pada kawan-kawan, pada anak masing-masing, adakah mereka kenal apa itu Minecraft? Biasanya mereka memang akan bermain pada permainan Minecraft ni. Okey, untuk sebagai pendedahan awal, saya ingin beritahu permainan Minecraft Education Edition ini adalah pembelajaran secara role play game ataupun kalau dalam game dia kita panggil
permainan secara RPG. Bahasa singkatan dia kan, iaitu dia membawa watak. Yang bila membawa watak, murid ni melaksanakan misi di dalam Minecraft tu, menjadikan sebagai satu pengalaman dia lah. Itulah kenapa saya berminat mendalami ilmu Minecraft ni 2 tahun lepas. Sekarang itu sekolah saya memang beli full lesen untuk mengikut bilangan kelas yang tertinggi lah, supaya semua dapat merasai pengalaman dalam Minecraft Education Edition. Okay, jom kita mula. So, Minecraft Education Edition ni kita boleh download di laman web yang saya sertakan, iaitu di educationminecraft.net, get start download, iaitu kat situ ada version Windows, kemudian ada version Chromebook, dan juga version iPad. Untuk Windows 7 saya tak pasti dia dah ada ke belum. Jadi bagi yang guru-guru yang dah beli laptop baru tu, biasanya Windows-nya Windows 10 kan. So boleh try lah. Begitu juga di dalam Microsoft Store. Biasanya Windows 10 memang ada Microsoft Store. So boleh try download di situlah. Okey, saya berikan sedikit contoh lah PDPC atau PDPR yang kita boleh buat menggunakan Minecraft Education Edition. Okey, daripada gambar ni kita tengok ini sebagai contoh yang ni adalah kalau saya melihat murid-murid saya. Anak-anak murid saya boleh masuk bersama-sama dalam world yang saya buat. Kat situ murid-murid boleh meneroka dan mendapat pengalaman secara terus dan tidak takut membuat kesalahan di dalam dunia Minecraft. Kat sini saya boleh bagi sikit contoh cikgu. Kalaulah cikgu buat dalam dunia Minecraft tu ada banyak sampah. Dan apabila budak kutip sampah tersebut, dia akan dapat point atau markah. Dekat situ, kemudian cikgu buat pun di dunia nyata. Adakah anak-anak murid cikgu ataupun anak-anak murid ustaz dan ustazah akan biarkan sampah tu ataupun diikut apa yang dibuat dalam Minecraft? Itu saya bagi satu contoh yang kita boleh buat lah. Okey, satu lagi yang saya berminat nak buat adalah, ini satu contohnya adalah, kalau kita mengajar dalam tajuk haji. Kan? Alangkah indahnya kalau kita dapat melihat anak-anak kita memberi pengalaman kepada anak-anak kita untuk menunaikan haji secara maya dahulu. Iaitu budak melakukannya secara real play games, iaitu dia buat sendiri, dia memainkan watak dia sendiri, dia gerakkan kita sendiri. Yang mana kalau kita sebagai cikgu tu, mungkin kita boleh dalam Minecraft kita boleh terbang, kita boleh terbang, kita boleh tengok daripada atas kan. Ada yang ada buat yang terbalik, kita tegur-tegur, Dul, asal buat terbalik tu? Kan? Jadi murid-murid dapat pengalaman secara real life. Lagi-lagi di dalam pasca COVID ni cikgu-cikgu. Kan dalam pasca COVID ni, kita nak jumpa orang tak boleh. Mungkin dalam Minecraft Education Edition ni, kita boleh mulakan secara di dalam maya. Okey, jom kita mulakan. Okey, untuk pengalaman, untuk pengetahuan guru-guru sekalian, pihak Microsoft telah membuka akses untuk masuk ke dalam Minecraft Education Edition ini sehingga bulan Mei 2021. Jadi mana guru-guru ataupun ustaz dan ustazah yang nak cuba tentang Minecraft Education Edition ni, boleh cuba sehingga Mei 2021. Yang mana kalau tak, cikgu-cikgu kena bayar RM22.5 setahun. Yang mana sekolah saya memang tidak tahu belilah. Bayarlah RM22.5 setahun. Okey cikgu-cikgu, jom kita mulakan. Okey, cikgu-cikgu, mari kita mulakan. Okey, mula-mula bila cikgu dah siap download, klik je. Kemudian dia akan minta cikgu-cikgu sign in lah. So kat sini cikgu boleh masukkan email dia 5 masing-masing saja. Okey, tunggu sebentar. Masukkan. Ni yes je cikgu ada komputer yang macam tu, ada yang tak. Masukkan password masing-masing. Okey, cikgu dah berjaya sign in masuk ke dalam Minecraft Education Edition. Kemudian tekan play je. So saya akan tunjukkan dulu apa yang ada. So kat sini lah world yang ada. Yang ada lah, yang saya dah pernah tekan, dah pernah buat kan. Yang ni saya pernah cuba kan. Okey, saya tunjukkan contoh yang mana saya buat PDPR tu hari lah. Saya record skrin saya dan hantar kepada anak-anak murid saya.
Okey. Sekejap So ni contohlah. Ni keadaan dia kan. Ada board dia. Okey. So dalam Minecraft Education Edition ni tuan hari saya buat macam ni lah. Kita boleh letakkan board. Saya buat secara rakaman video lah. Kita boleh tengok misi kita hari ni kan. So ada kelainan sikit lah. Perjalanan dia cari Pak Samad. Kemudian dia kena rakam suara lah. Semua. Inilah perjalanan ni. So kita boleh letak orang ni. Kita boleh letak orang untuk dia cakap ke apa ke kan. Boleh. Ini kita panggil dia NPC. So ini PDPR itu hari lah. Saya buat untuk anak murid saya. So kat sini ada bacaan lah. Dia kena dengar lah. So ni akan keluar untuk bacaan lah. Sebenarnya dia bawa ke link YouTube kan cikgu-cikgu. Dia bawa kita keluar dan bawa ke link YouTube. Tapi dalam skrin saya ni dia tak keluar lah sebab saya record skrin kan. So saya buat dia macam tu lah. Okay. Kemudian saya bagi ganjaran kat sini lah. So saya minta budak boleh baca lah. Kan. So ni dalam dunia Minecraft lah. So cikgu-cikgu kena tahulah macam mana pergerakan dia, gerakan dia apa semua. Boleh masuk dalam Telegram Minecraft Education Edition Malaysia ada boleh tengok daripada atas kan. Tu yang saya kata tadi, kalau kita buat secara kita buat haji kan, kita tengok boleh anak-anak murid kita boleh monitor kan. Mesti lebih seronok lah pembelajaran tu. Bila kita ini barang-barang yang kita boleh type lah, boleh guna. Yang ada dalam Minecraft Education Edition ni, kalau anak-anak cikgu pakai mesti happy sebab dia unlock semua cikgu semua dia unlock. Kita boleh guna. Subjek kimia pun ada. Macam-macam lah kita boleh guna kat sini. Contoh kalau kita type board, kan ada board tu, kita ambil, tarik je ke bawah. Kemudian kita dah boleh letak board lah. Kita nak letak board kat mana. Kita tunjuk kat tepi lah katalah kat sini kan. Allah silap pula. Hancurkan board pula. Tak dinding lah tepi. So kita boleh tulis lah. Kita boleh bagi instruct kepada murid. Selamat pagi. Kita boleh kita boleh buat arahan tu lah dan murid boleh tengok. Sama ada cikgu-cikgu nak buat secara streaming macam ni ke, tak adalah, kita di dalam dimensi yang sama, gunakan slide je kan. Jadi ini adalah budak jalan-jalan, kita jalan-jalan. Ataupun cikgu-cikgu boleh guna NPC macam ni untuk menyampaikan arahan kan. Kalau okey. Okey cikgu okey. So kita sambung sikit. Kalau cikgu nak buat new world cikgu-cikgu sendiri, cikgu-cikgu boleh try sendiri, iaitu buka new world. Tekan je new world. Tekan new. Survival ni tukar kepada kreatif cikgu supaya semua boleh ada. So kat sini cikgu boleh inilah. As visitor member operator ni yang boleh buat semualah. Okey, kemudian tekan play je. Tunggu sekejap. Okey, kat sini kita dah sampai lah. Sini world yang lagi seronok lah. Ada air lah, ada apa semua kan. Jadi cikgu-cikgu semua, ustaz-ustazah boleh cuba. Mungkin boleh ajar anak-anak semua, anak-anak kita semua tentang ni lah, kehidupan, haiwan semua kan. Macam-macam juga sebab bila dah ada pun dalam ni world-world yang cikgu-cikgu boleh tinggal edit-edit sikit untuk bantu anak-anak murid kita. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tim Ilmu Robi kerana memberi saya peluang untuk menyampaikan sedikit ilmu tentang Minecraft Education Edition ni. Jadi harapan saya mudah-mudahan guru-guru kita di kalangan GPI dan GPA dapat sama-sama mengeksplorasi lah. Boleh masuk ke dalam laman web Minecraft Educator
untuk tengok semua ni, untuk tengoklah ada macam-macam modul dalam tu cikgu. Jadi kita boleh cubalah. Saya pun terus terang disebabkan PDPR ni murid explore belajar sendiri, jadi cikgu pun kita kena explore belajar sendirilah. Kita tak bolehlah tunggu apa bila kementerian ke PPD ke JPN ke nak buat baru kita join. Tak, kita kena cuba explore diri kita sendiri sama sebab budak pun sekarang zaman PDPR dia kena mencari ilmu tu sendiri. Sekarang kita pun sama sebagai guru kena explore untuk sama-sama membantu meningkatkan kita punya ilmu pedagogi, ilmu konten dan ilmu penyampaian nilai. Dengan Minecraft Education Edition ni saya cakap terus terang cikgu, kita dalam kalau kita memberi satu lesson ataupun satu video tu dalam masa yang sama, kita nak sediakan nilai senang sebab kita berjalan dalam situasi perwaktakan kan. Kalau kita buat macam ni pun boleh kan. Jadi saya berharap sangatlah supaya ramai lagi GPI dapat explore Minecraft Education Edition ni. Sementara Microsoft buka lagi sampai bulan Mei 2021 ni. Kemudian kita boleh mohonlah, kalau macam saya mohonlah bos bersetujulah untuk membeli dia punya lesen kan, RM22.5 je setahun. Orang Johor kata tu dapat untuk ni lah akad nikah kita kan, RM22.5 je. Okey. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang terlibat. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.